Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke kelas Cikgu Najib Sains tingkatan 4. 4 songket kan? Boleh dengar sound cikgu? Boleh cikgu. Boleh. Terima kasih. So Alisa dah masuk Dah habis cuti Alisa? Dah okey ke? Dah okey sikit. Okey, terima kasih. So kita ada 3, 4, 5 So hari ni kita punya kelas cikgu ada aktiviti sikit lah. Kita ada satu aplikasi yang cikgu akan gunakan untuk kelas pagi ni, iaitu Classkick. Pernah guna tak dekat cikgu-cikgu lain aplikasi ni? Classkick. Bahasa Melayu dia tendang kelas. Pernah dengar ke? Pernah guna ke? Tak ada. Danish pernah dengar? Tak pernah dengar. Ya, cikgu. Pernah dengar Classkick tak, Danish? Tak. So nanti kita akan tengok lah Classkick ni macam mana kalau awak nak buat latihan yang tugasan yang cikgu bagilah. So nanti kita akan tengok lah. Kita akan tengok sama-sama. So kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita. Mungkin ada yang baru masuk. Amir, Zarif, dia baru masuk. Terima kasih. So kita baru ada 7 sahaja. Ini separuh pun tak sampai lagi. So kita tunggu sekejap. Sementara tu cikgu boleh tunjuk dekat awak. Okey, yang ini kita dah pernah belajar pada minggu lepas, iaitu tentang polimer getah asli. Polimer getah asli, dia punya nama polimer dalam saintifik dia adalah polyisoprena. Itu nama polimer dia yang panjang. Polimer kan satu rantaian yang panjang. Kalau untuk getah asli kita panggil dia sebagai polyisoprena. Kalau monomer yang satu single unit untuk getah asli adalah isoprena. Okey, sekarang ni kita nak tengok apakah kesan kalau kita letakkan asid ke atas getah asli. So yang ini kita dah pernah belajar dalam last kelas kita So siapa yang boleh bagi tahu cikgu apa yang akan berlaku apabila getah ataupun latex kita letakkan, kita tuang dengan sejumlah asid? Apa yang akan berlaku? Siapa yang mesti ingat? Contohnya dalam gambar kat belakang ni lah. Cikgu ada sejenis asid yang nama dia adalah formic acid. Formic acid ni tak silap cikgu bukanlah asid yang kuat sangat. Mungkin dia standard asid ethanoic. Asid yang tidak kuat tapi yang ni yang kuat punya, concentrated concentrated. Ini yang pekat punya. Okey, apabila getah diletakkan dengan asid, getah itu tadi dia akan berlaku perubahan pada tekstur getah. Tu yang kita nak tengok. Ada satu video kat belakang ni, cuba awak tengok. Kita tengok sama-sama. Add the required quantity of water first and add acid into water for dilution. So kita tambahkan asid pada solution thoroughly. Recommended pp's should be used during preparation and application. 5 milliliters of acid per cup is enough for coagulation. Lepas tu asid tu tadi kita should be stirred well after addition of acid masuk for ke dalam mixing getah. and complete coagulation. Yang ada yang kita baru dapat dekat ladang. Process starts immediately after apa jadi pada tekstur getah tadi? Apa yang jadi? Menggumpal. Bagus Kalau asid kita letak pada latex, dia akan menggumpal. Senang cerita, awak pernah makan chewing gum, awak akan tahu kenapa chewing gum awak makin lama makin keras lepas awak kunyah. Aduk kunyah, lama-lama gula getah tu pun dia jadi keras. Sebab apa? Mulut awak ada apa? Mulut awak ada apa? Asid. Asid tu datang daripada mana? Ailio. Ailio kita tak ada asid. Kalau ada something yang dalam mulut kita ni yang menghasilkan asid. Dia adalah microorganism, microorganisma. Dia ada di dalam mulut kita dan dialah yang bertanggungjawab menghasilkan asid dan menyebabkan chewing gum kita makin lama makin dikunyah makin keras, menjadi pepejal. Okey, yang hari ni, kelas hari ni kita nak belajar bagaimana dia terbentuk, bagaimana getah tu menjadi keras. Kenapa boleh jadi keras So kita nak tengoklah proses dia. Okey. Bagi cikgu setting.
Boleh nampak tak skrin kat sebelah cikgu? Boleh kan? Boleh nampak guys? Boleh. Okey, boleh. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk kat awak bagaimanakah struktur polimer getah asli tu tadi. Getah asli ni, dia ada satu permukaan luar lah. Permukaan luar ni dia dipanggil sebagai membrane. Membrane ni adalah pagar dekat kawasan luar bagi polimer getah. Membrane yang dipanggil sebagai membrane protein. Sebab dia dibina daripada protein. So dialah yang melindungi polimer getah asli. Polimer getah asli ada duduk di dalam ni dalam bentuk rantaian yang panjang. Dia duduk dalam satu rantaian yang panjang. Dan dia dilindungi oleh membrane protein. Yang ini kena faham dulu. Okey, membrane protein ni dia punya charge adalah apa? Dia ada charge, dia ada charge. Charge dia adalah negatif. Charge dia adalah negatif. Charge dia adalah negatif. Itulah molekul bagi getah asli. Kalau ada dua molekul getah asli, so kalau ada dua, yang ini pun dalam dia ada polimer getah asli. Macam mana kalau ada dua? Kalau ada dua, dua-dua ada charge. Dekat luar dia punya membrane protein ada charge. Charge apa? Charge negatif. Kalau awak dah pernah belajar sains dalam tingkatan 1, 2 dan 3, apabila charge yang sama jenis, iaitu charge negatif dan charge negatif, apa yang akan berlaku? Charge negatif dan negatif. Dia kalau jantina lelaki dengan lelaki, boleh ngam tak? Perempuan dengan perempuan, boleh kahwin? Tak, dia akan menolak tau. Dia akan menolak. Jadi dia tak akan berlanggar. Itu yang bagus. Ini di dalam mangkuk tadi tu. Mangkuk getah tu macam tu lah. Semua getah tu charge dia negatif. Dah baik dah. Memang dah baik. Tetapi tiba-tiba awak pun letakkan asid. Contohnya asid etanoik ataupun asid formik. Apa juga jenis asid, dia akan mengandungi banyak ion hidrogen. Ion hidrogen. Apa simbol ion hidrogen? H. Dekat atas dia ada simbol apa ni? Ni simbol apa dekat atas H tu? Tambah tu maksudnya dia charge apa tu? Positif. Positif. Bagus. Dia charge positif. Dia charge positif. Okey, bila dia dah charge positif, apa yang berlaku sekarang ni kalau awak tengok, charge positif dia jumpa dengan negatif. Nanti letak lagi hidrogen kat sini, ada positif dengan negatif. Ada ion positif, ion positif, ion positif, ion positif. So ada banyak ion positif. So apa yang berlaku apabila awak meletakkan asid? So kalau awak nampak dekat sini, ion positif daripada asid bercantum dengan ion negatif daripada membrane protein. So dia akan jadi apa? Positif tambah negatif dia akan jadi apa? Dia akan jadi apa? Positif dan negatif ni. Dia akan jadi neutral. Dia akan jadi neutral. Dia tak ada charge. So apa yang akan berlaku apabila awak meletakkan asid tadi? Charge ni semua akan hilang. Charge ni semua akan hilang sebab dia dah menjadi neutral. Dia tiada charge. Positif dah kahwin dengan negatif dan dia dah berpindah. So dia dah tak ada charge. Dia tak ada charge. So cikgu padam semua charge. So apa yang berlaku apabila dah tak ada charge ni tadi? Membrane protein tu akan terdedah dan dia dah tak ada perlindungan. Dia dah tak ada perlindungan dan dia akan berlanggar antara satu sama lain. Dinding membrane protein ni akan berlanggar dengan dinding ni. Dan dia berlanggar, akhirnya dia akan terpecah. Dia akan terpecah. Dia lepas berlanggar, dia pecah lah dia punya membrane protein. So dah tak ada pagar. Apabila dah tak ada pagar,
polimer protein ni tadi, dia akan terdedah. Dan apabila dia terdedah, dia mula berpintal-pintal. Dia duduk berpintal-pintal dan akhirnya dia menggumpal. Okey, boleh faham tak yang tu? Boleh cikgu. Boleh so cikgu nak minta awak explain balik. Awak explain balik berdasarkan gambar yang cikgu bagi. Gambar yang tadi cikgu lukis ni lah. Okey, cikgu mulakan dengan gambar yang paling awal. Oh, dia boleh sama sini je. Okey. Siapa yang boleh explain? Amy boleh explain tak, Amy? Apa yang berlaku ketika awak mencampurkan asid ke dalam getah asli ataupun latex? Ada yang volunteer? Ada yang boleh? Cikgu akan bantu. Awak jangan bimbang. Awak boleh cerita je apa yang awak faham. Kalau awak tak faham pun awak boleh bagi tahu cikgu. Tak ada hal. Amy boleh tak, Amy? Cikgu nak kita explain kan macam mana benda tu boleh pecah membran tu. Ya, dalam bentuk verbal lah. Bagi tahu, explain pada cikgu. Okey, charge negatif kalau membran, cikgu yang ni panggil membran Ya, betul. Okey, membran protein kalau dia bercas negatif dengan bercas negatif, dia tak boleh Dia akan menolak. dia akan macam magnet, dia tak boleh sama. Betul, dia akan menolak antara satu sama lain kan. Bagus. Okey, lagi? Okey, lepas tu kalau charge positif dengan negatif, dia baru boleh. Daripada mana charge positif tu datang? Daripada mana? Daripada Awak tambah apa? tambah asid cikgu. Ya, tambah asid. Tambah Bagus. Asid mengandungi ion? Ion positif. Ion apa ni? Hidrogen. Hidrogen Yang bercas positif. positif. So, apa yang berlaku nanti? Dia orang pula. Tak apa, explain je. Okey, dia membran akan pecah kalau positif dengan negatif. Dia akan jadi neutral. Bagus. Lagi? Lepas dia dah pecah? Daripada pecah, getah akan jadi bergumpal. Getah akan jadi menggumpal. Sebab sebab dia sebab apa? Sebab dia tak ada charge positif yang melindungi membran tu. Dia tak ada charge negatif yang melindungi dia. Bagus. So akhirnya polimer getah asli akan terdedah dan mula menggumpal. So awak faham lah. Tapi awak explain tu betul lah. Cikgu lagi suka awak explain guna bahasa awak. Sebab dalam proses kita nak memahami tu, awak boleh gunakan je bahasa awak. Nanti bila awak dah mahir, kita tukarkan lagi pemahaman awak tu kepada penulisan dalam kertas jawapan. Macam tu. Dia nak faham ni tak payah ada tata bahasa sangat. Awak nak cakap macam mana pun boleh. Tak kisah. Janji kita kena faham benda lah ni. Lepas kita dah faham, kita dah kukuh, barulah kita nak tulis dalam kertas jawapan kita nanti pun tak ada masalah. Lebih baik kita faham daripada kita hafal jawapan. Tu konsep sains yang betul. Okey, so sekarang ni Amy dah faham. So macam mana yang lain? Cikgu nak kalau boleh semua orang faham. Jadi cikgu ada sediakan latihan untuk awak. So kalau sebelum cikgu pergi kepada latihan tersebut, kalau awak punya internet tak kuat ataupun awak menggunakan handphone dan tak menggunakan laptop, awak boleh, kalau awak nak keluar daripada Meet ni dulu pun boleh kalau internet awak tak kuat, dan awak pergi kepada link yang cikgu akan bagi tu. Kalau awak punya internet tu tak kuat lah. So apa yang cikgu nak awak buat nanti, cikgu dah bagi satu tugasan yang lain pada Google Classroom awak. Tapi tugasan ni special sikit sebab cikgu nak awak buat masa kelas pagi ni. So awak buat dengan cikgu lah. Cikgu akan tanda on the spot pagi ni juga. So yang ini adalah
latihan untuk pagi ni, latihan dia dalam bentuk class kit yang cikgu bagi. So kalau awak buka awak punya Google Classroom, awak akan dapat assignment ni. So dekat sini cikgu copy link dia. Lepas tu cikgu akan paste dekat Google Meet dekat bahagian chat. Okay, cikgu copy, cikgu paste dekat bahagian chat. So awak kalau awak pergi kat chat, awak boleh jumpa link tu. Kalau awak pergi kat Google Classroom pun awak boleh jumpa link tu dekat bahagian assignment. So awak klik link tu, nanti dia akan bawa awak pergi ke kelas kick. Simple je, awak kena masukkan nama je. Awak klik link tu, masukkan nama, dia terus bawa kepada latihan. Latihan dia sangat-sangat mudah. Latihan dia adalah buku awak yang ini. Buku awak yang ini yang telah cikgu tukarkan kepada bentuk digital. Yang ini, dia adalah gerak kerja awak yang ini, muka surat 50. Gerak kerja yang 50. Muka surat 55. Cikgu dah tukarkan dia kepada bentuk digital. So awak klik link tu dan cuba awak buat. Awak Cikgu nak letak nama penuh ke nama panggilan je? Nama, kalau macam awak letak nama panggilan awak Emilia macam tu cikgu nama yang pendek lah. Jangan letak Amy, letak Emilia macam tu. Tak payah nama penuh, nama singkat, tetapi bukan nama panggilan. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini, Danish dah masuk, Emilia dah masuk. So kalau cikgu klik pada Danish, apa yang Danish perlu buat, awak just perlu tarik, awak tarik yang ayat ni, menolak ni, letak pada jawapan yang betul. Contohnya soalan yang A, kalau awak dapat tengok dekat A tu, dia tanya, terdapat cas-cas tempat kosong di sekeliling permukaan membran protein molekul getah. Cas apa yang tadi yang kita dah belajar? Yang dekat keliling dia tadi cas apa? Jangan tengok gambar dalam buku soalan tu. Tengok yang cikgu dah pernah explain pada awak tadi. Okey, dah ada yang masuk. Alisa dah ada, Danish dah ada, Emilia dah ada, Fatin dah ada, Mahira dah ada. So siapa Cikgu dah boleh mula. Apa dia, Danish? Dah boleh start dah ke? Dah boleh start, dah boleh buat. Cikgu akan tanda on the spot. Putra dah masuk, Putra. Putra ni hari tu dia main tournament PUBG dengan cikgu. Dapat nombor 12. Mungkin sebab cikgu yang tak power. Okey, Putra pun dah masuk. Awak boleh buat boleh start. Konsep dia adalah tarik dan letak pada tempat yang kosong, pada tempat yang betul. Okey, kalau awak dah siap kan, kalau awak dah siap buat dan awak nak minta cikgu yang tanda, awak kena tekan satu simbol angkat tangan. Ada dekat bahagian atas sebelah kanan, ada satu simbol angkat tangan. So awak kena tekan simbol tu. Lepas tu please check my answer. So nanti barulah cikgu dapat notification yang awak dah siap dan membenarkan cikgu untuk tanda. Dah siap, tekan logo angkat tangan. Ingat tu cikgu tulis dekat kawasan chat ni lah. Dah siap, tekan logo angkat tangan. Dah siap, tekan logo angkat tangan. Oh, Danish dah siap, dah ada simbol angkat tangan, cikgu klik. Kita
Oh, ada yang jawapan yang berulang Okey, cikgu tak siap lagi yang itu tadi. Silap. Okey. Tak apalah. Sekejap Okey, Danish dia dah angkat tangan. Cikgu tanda lah. Cikgu tanda pakai pen merah. So kita tengok ada charge negatif. Betul. Hal ini menyebabkan molekul getah menggumpal antara satu sama lain dan sekaligus mengekalkan dalam bentuk cecair. Ni silap ni Dia yang awal-awal tadi kita belum letak asid lagi, Danish. Bila kita belum letak asid, dia tak menggumpal lagi. Sebab dia masih dalam bentuk negatif, jadi dia akan menolak antara satu sama lain. So ayat ni kat sini tak betul lah. Dia menolak antara satu sama lain dan sekaligus lateks kekal dalam bentuk cecair. Dia tidak menggumpal. Ini pada peringkat awal. Okey, yang C. Apabila, nampak? C, barulah kita tambah asid. Apabila kita tambah asid, ion-ion hidrogen dalam asid tu ion hidrogen dalam asid yang bercas positif. Betul? Dia akan meneutralkan cas negatif pada membran protein molekul getah tadi. Betul. Okey, D. Molekul-molekul getah akan menolak antara satu sama lain. Ni salah. Dia menolak antara satu sama lain kerana tiada cas negatif di sekelilingnya. Bukan. Dia akan menariklah kalau ada. Dia akan berlanggar lah. Jawapan yang sesuai berlanggar. Dia akan berlanggar antara satu sama lain. Sebab dia dah tak ada cas negatif. Sebab cas negatif telah dineutralkan oleh molekul hidrogen yang bersifat ion positif. Jadi bila dia dah tak ada tu, dia akan berlanggar. Dan bila dia berlanggar, dia pecah. Bila dia pelanggaran molekul-molekul getah akan menyebabkan membran protein pecah. Betul. Rantai polimer akan menggumpal. Kat sini menggumpal. Akan menggumpal antara satu sama lain. So ada 3 betul, 3 salah. Okey, kita dah ada yang dah siap. Fatin dah siap. Fatin dia dah angkat tangan. So kita tengok jawapan Fatin. Terdapat cas-cas negatif. Betul. Jadi bila cas-cas negatif ni menyebabkan molekul getah menolak. Ini masih kita belum letak asid. So dia masih menolak. So bagus. Menolak ni baguslah. Maksudnya dia tak akan bercampur, bergaul dan akhirnya bergumpal. Bagus. Lepas kita letakkan asid. Asid tu dia ada ion positif. Ion positif tu meneutralkan membran protein dan akhirnya molekul getah akan berlanggar. Protein pun pecah. Bila pecah, polimer getah tu akan menggumpal. Bagus. Okey, ada lagi yang dah siap. Mahira pun dah siap. Kita tanda cas positif, menolak, negatif. Yang pertama ni cikgu rasa salah ni. Mahira, ni untuk Mahira punya jawapan. Awak tengok ni terdapat cas positif. Ni salah ni. Terdapat cas positif ni salah. Sebab di sekeliling luar membran protein,
molekul getah dia ada charge negatif bukan positif. Sebab bila negatif, dia jumpa member dia negatif, tu yang dia menolak. Lepas kita letak asid ada ion hidrogen. Ion hidrogen kan H+. Jadi positif bukan negatif. Ni pun salah. Molekul-molekul getah akan berlanggar sebab dia dah tak ada charge. Dah tak ada ion. Sebab ion dia dah neutral. Jadi bila dia tak ada charge, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Bila dia berlanggar, membran protein dia akan pecah. Dia tak menggumpal. Yang menggumpal polimer getah. So dia akan pecah. Membran protein akan pecah. Rantai polimer akan menggumpal. Ni step-step ni salah. Awak kena faham dulu proses ni. Nanti awak tengok rakaman kelas kita pada pagi ni dan cuba awak fahami explanation daripada cikgu dan explanation daripada kawan awak tadi, Emilia. Okay, kita tengok. Okay, Putra pun dah siap. Okay, charge negatif pada membran protein getah betul dan dia akan menyebabkan molekul getah menolak, dan bila diletakkan asid yang ada charge positif, molekul-molekul getah dia akan berlanggar dan menyebabkan membran protein pecah. Dan akhirnya rantai polimer di dalamnya akan menggumpal. Bagus. Okey, Alisa pun dah jawab. So Alisa jawab negatif. Lepas negatif, hal ini menyebabkan molekul getah menolak Alisa. Sebab kita belum letak asid, dia tak boleh berlanggar lagi. Kita masih dalam keadaan tak ada asid getah tersebut. Jadi hal ini menyebabkan molekul getah berlanggar, menolak antara satu sama lain. Menolak ni maksudnya dia tak accident lah. Dia menolak tu maksudnya dia menjauhi. Dia menjauhi antara satu sama lain. Bagus. Maksudnya dia tak bergaul, dia tak menggumpal. Bila letak asid ada molekul H+. Dia ada H+ kat sini. Jadi jawapan dia hidrogen yang bercas positif akan meneutralkan charge negatif pada permukaan membran protein. Okey, D, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Kerana tiada lagi charge. Apabila dia dah berlanggar, membran protein akan pecah. Betul. Dan rantai polimer akan menggumpal. Betul. So dekat sini awak ada 3 yang betul. Kena tengok baliklah nanti explanation daripada cikgu dan juga daripada kawan awak Emilia. Okey, Emilia cikgu belum tanda Emilia punya. So Emilia jawab negatif, menolak, bercas positif, berlanggar, pecah, menggumpal. Bagus. Dapat 6. So dapat 6. Dia dah save. Dia automatic save. So markernya ada kat sini. So cikgu dapat berapa markah ni? Cikgu dah assign kepada semua. Tapi yang cikgu dapat kita baru ada jawapan daripada Alisa, Danish, Emilia, Fatin, Mahira dan Putra Nok Irwan sahaja. So cikgu dah ada jawapan daripada 6 pelajar. Berapa ni? 3, 4, 5, 6. So jawapan daripada 6. Okey. Terima kasih sebab buat. Amir tak sempat buat Amir. Amir ada buat tadi Amir. Nama Amir tak ada. Kenapa Amir internet tak kuat Amir? Fatin ada. Fatin ada 2 kat sini Amir jawab apa ni Amir? Tak sempat, saya terkeluar tadi. Okey, kalau Amir awak terkeluar nanti, awak cari masa kalau internet awak kuat tadi Amir, awak pergi ke ni lah, Google Classroom awak, tengok pada assignment dekat situ So yang kat sini semua dah jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. So habislah untuk bab yang ke-9 tentang kimia industri. So cikgu ada masa lagi setengah jam ni. Cikgu nak explain sikit tentang bab yang ke-10 yang kita akan belajar pada minggu ni lah. Sekejap.
So boleh nampak tak slide kat belakang cikgu? Awak semua dah ada dalam Google Meet balik, betul? Dah. Okey, terima kasih banyak. Okey, yang ini cikgu explain sikit bab yang ke-10 tentang bahan kimia. Tu bahan kimia tu salah tu. Bahan kimia dalam perubatan dan kesihatan. Sebelum cikgu tunjuk ni, kita tengok dulu satu gambar yang cikgu nak tunjuk pada awak. Okey, gambar dia adalah tentang ini. Nampak? So ini adalah salah satu jenis perubatan juga perubatan. Dia menggunakan apa tu? Agak-agak awak. Nampak tak? Nampak. Dia Pacat. Lintah. Dia pacat. Lintah. Kalau pacat dia badan ni macam cacing sikit kan. Lepas tu macam menggeletik sikit. Kalau lintah ni dia besar sikit dan dia boleh isap darah kita lebih banyak. So dalam perubatan dia ada satu kaedah. Kaedah yang sebeginilah. Dia menggunakan lintah ni. Agak-agak awak lintah ni untuk apa ni? Hilangkan darah kotor. Hilangkan darah kotor ataupun kita minta bantuan lintah ni untuk isap darah yang ada pada luka lah. So ini antara kaedah perubatan juga. Kaedah perubatan ni kita bukanlah panggil kaedah perubatan moden. Bukan Sebab dia dah lama dah gunakan ni. Pada zaman-zaman dulu pun dia dah menggunakan kaedah sebegini. Jadi kaedah perubatan yang macam ni kita panggil dia kaedah perubatan traditional ataupun complementary. Untuk traditional ataupun complementary, iaitu sebagai pelengkap kaedah perubatan moden. Tetapi kaedah sebegini dia belum ada bukti daripada segi klinikal. Bukti daripada segi klinikal untuk membuktikan bahawa kaedah ni betul-betul berkesan. Itu contoh dia lah. Okey. So dalam bab yang ke-10 kita akan belajar bahan kimia dalam ubat-ubat dan juga kita punya suplemen-suplemen lah untuk menjaga kesihatan. So ini perubatan tradisional lah. Cikgu tak nak pergi tu. Cikgu tengok. Sebab kalau kita sebut perubatan tradisional, awak semua pun dah tahu dah. Perubatan tradisional kita gunakan tongkat ali. Tongkat ali adalah satu jenis ubat tradisional untuk menambahkan kekuatan. Menambahkan kekuatan pada lelaki lah kebiasaannya. Kekuatan ni tidak semestinya kekuatan batin tetapi kekuatan fizikal. Orang dulu dia suka makan air tongkat ali ni, minum air tongkat ali ni untuk menambah kekuatan sebab dia nak pergi kebun, dia nak bercucuk tanam. So dia minum air ketum dan sebagainya. Inilah yang dipanggilkan sebagai perubatan tradisional. Contoh-contohnya lah. Okey, kita tengok ciri-ciri perubatan tradisional ni. Kita tengok yang A ni. Siapa yang boleh jawab yang A ni? Sekejap. Okey, yang A ni rawatan menggunakan bahan semula jadi. Daripada apa digunakan? Kalau perubatan tradisional ni biasanya dia menggunakan apa? Tengok dalam gambar dekat sebelah. Herba kan, tumbuhan ataupun haiwan. Itu dia punya bahan semula jadi dia. Herba tu tumbuhan lah kan. Dan juga haiwan. Macam contohnya awak ni asyik ada angin je, sikit-sikit angin macam tu. So awak kena minum air apa? Halia. Bagus. Sebab tu kita ada teh halia kan dan sebagainya kan. Teh halia. Ataupun katanya awak kena demam denggi. Ni kalau mak-mak dia tahulah. Ataupun dia kena demam COVID-19, badan terlalu panas, dia kena minum sup apa? Kalau awak tahulah. Tapi kalau awak tak tahu boleh tanya mak ayah awak, mungkin dia tahu. Minum sup ketam. Sup ketam tu dikatakan boleh menyembuhkan demam yang panas, termasuklah demam denggi. Awak boleh Google benda ni. Cikgu, kalau awak tak percaya boleh Google lah. Okey, yang B tu, keberkesanan rawatan dia lebih apa? Daripada segi tempoh masa dia. Lebih cepat ke lebih lama? Biasanya kalau tradisional ni dia lebih lama lah dan memakan masa. Dan dia biasanya diamalkan daripada turun-temurun, daripada nenek moyang kita. Bukan kita ada baru buat, dia dah lama lah. Okey, pembuktian keberkesanan dia adalah secara pengalaman. Daripada cerita nenek moyang kita. Minum halia, engkau minum halia, engkau boleh sembuh. Kau makan ketam, kau boleh sembuh. Semuanya diceritakan daripada nenek moyang kita. Tak ada satu pun adalah daripada ujian klinikal. Tak ada. Mahal tak kalau kita menggunakan kaedah ni? Kos dia?
Tak. Kos dia rendah je. Beli halia berapa ya? Beli ketam berapa ringgit je. Dia lebih rendah lah. Kalau orang dulu awak demam, dia letak apa kat dahi awak? Awak tahu tak? Sekarang ni kalau awak demam, awak letak apa? Cool fever. Cool fever. Tapi zaman dulu dia nak sejukkan badan, dia letak benda lain. Dia boleh rasa sejuk. Apa nama tu? Tumbuhan. Dia letak kat dahi. Asam jawa. Air asam jawa tu ataupun asam jawa tu nanti dia letak kat dahi. Nanti supaya nak sejukkan badan dia lah. Macam tu. Itu tradisional lah. Ni yang moden. Awak punya cool fever tu, tu yang moden lah. Moden macam mana pula? Kita tengok. Moden kos dia macam mana kos dia? Kos dia mesti tinggi. Mahal lah. Mesti mahal punya. Awak kena ada insurans punya. Kalau nak masuk hospital memang mahal. Demam kadang-kadang boleh cecah 4,000 kalau masuk hospital swasta. Okey, rawatan menggunakan ubat-ubatan. Ubat-ubatan apa? Ubat-ubatan yang sintetik, yang dibuat daripada bahan yang bukan semula jadi. Sebagai contoh paracetamol. Awak ada apa lagi? Ubat Ponston. Ponston ni adalah ubat tahan sakit yang begitu popular dekat farmasi. Warna kuning, bentuk lonjong. Itu adalah ubat tahan sakit. Kalau sakit gigi pun akan beli ubat tersebut. Okey, yang C tu menggunakan kaedah moden seperti apa? Apa yang dimaksudkan dengan kaedah moden? Kaedah moden. Kalau dulu nak sunat, ambil batang pisang, ambil pisau, potong. Tapi sekarang ni dah moden. Budak tu tak nak rasa sakit. Apa yang dia buat? Pembedahan. Dia buat pembedahan. Malahan dia ada suntikan untuk tahan sakit dan sebagainya. Menggunakan laser. Kalau dulu sunat kena potong pakai pisau, memang sakit lah. Tapi zaman sekarang ni pakai laser je. Dah terpotong semua. Macam tu lah. D tu, pembuktian keberkesanan. Macam mana nak membuktikan keberkesanan ubat tersebut? Mestilah melalui klinikal. Nak buat COVID-19 punya vaksin, bukan boleh buat dalam tempoh sebulan, tetapi bertahun-tahun. Sebab dia nak ada ujian-ujian klinikal. Supaya benda tu terbukti berkesan. Dan rawatan dia lebih berkesan lah. Dan lebih cepat. Kalau awak makan Panadol, besok insya-Allah dah baik demam. Tapi kalau setakat letak asam jawa, mungkin insya-Allah boleh baik juga, tapi makan masa seminggu. Macam tu. Okey, yang ketiga, yang terakhir adalah perubatan complementary. Complementary ni nak kata tradisional sangat pun tidak, nak kata moden pun tidak. Dia di tengah-tengah. Dia di tengah-tengah. Dia biasanya tidak menggunakan sebarang ubat untuk dimakan lah. Biasanya lah, bukan kesemua. Biasanya. Dia adalah kaedah yang lain daripada kaedah tradisional dan kaedah yang moden. Kita tengok kat sini. Dia tidak melibatkan pembedahan. Dia ambil dua-dua pandangan. Tradisional pun dia ambil, moden pun dia ambil. Dia tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia, semua tak digunakan. Dia akan menggunakan bahan-bahan yang semula jadi sahaja. Tak ada dadah dan bahan-bahan sintetik lain. Contohnya, ni ubat tradisional. Ini adalah complementary lah. Ni kita ada macam-macam lah. Ini masih dalam. Ini adalah ubat-ubat yang tradisional lah. Ubat-ubat yang digunakan tradisional. Lidah buaya sapu dekat luka boleh baik. Kalau luka bersalin, ambil lidah buaya. Tapi ni orang kata baik lah. Okey, ginseng biasanya diambil oleh kaum Cina untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Halia macam awak tadi nak menghilangkan angin dalam badan. Pokok bunga raya ni boleh melegakan sakit kepala. Ni pokok cincona. Ni yang special sikit. Kalau awak pergi kat Google, pokok cincona spesies ni digunakan untuk melawan penyakit demam malaria. Demam malaria ni biasanya dekat hutan. Dia disebabkan oleh nyamuk yang besar. Bukan nyamuk Aedes. Dia panggil nyamuk tiruk. Dia memang besar nyamuk ni. Dia boleh menyebabkan demam malaria. Jadi awak kena makan kulit pokok ni. Tetapi zaman-zaman dulu kulit pokok ni diorang makan banyak. Bila diorang makan banyak, maka diorang demam. Makan sikit jadi sembuh. Dekat situ dia dapat
dapat kaedah. Sebab tu lah dia menggunakan pokok ni. Sebab dia jumpa idea tu. Sebab orang putih tu dia suka makan pokok ni. Dia makan banyak, last sekali dia kena demam malaria. Kenapa dia boleh kena demam malaria sedangkan dia tak kena gigit nyamuk? Jadi dia terfikir, agaknya pokok ni lah akan jadi ubat pada suatu hari nanti. Jadi bila dia makan sikit je, pokok cincona ni dia makan sikit, dia baik daripada demam tersebut. Jadi pokok cincona ni kalau awak makan banyak, awak boleh demam malaria. Kalau makan sikit, dia jadi ubat. Macam tu Jadi kalau banyak, dia boleh jadi sakit. Ni ubat moden lah. Ubat moden ni macam-macam ada lah. Yang ini adalah ubat untuk melegakan kesakitan. Itu kita panggil dia sebagai analgesik. Antibiotik adalah ubat untuk membunuh hidupan. Sebab tu nama dia anti. Anti adalah bunuh, bio adalah benda hidup. Antibiotik, bunuh benda hidup. Bunuh virus, bunuh mikroorganisma, bunuh bakteria dan sebagainya. Lagi satu kita ada ubat untuk mental, psikoteraputik. Ubat tersebut adalah stimulan. Ubat stimulan ni adalah untuk merangsang otak menjadi aktif lah kalau kita lemah sangat. Yang ini awak baca je lah. Antidepressant, antipsychotic. Yang ini nanti kita akan tengok soalan. Biasanya kalau macam ni dia akan keluar pada kertas 1 lah. Objektif. Okay, so ini dalam buku teks ini teknik-teknik complementary lah ni. Perubatan yang bersifat complementary, akupuntur, chiropractic dan tradisional. Yang ini kita nak explain macam gini jadi susah. Nanti kalau kita dah bersemuka, cikgu boleh tunjukkan lah kaedah-kaedah perubatan ni. Mungkin kita boleh panggil doktor untuk membuat sesi ceramah ataupun live dia tunjukkan kepada kita teknik-teknik perubatan seperti ini. Okey, sampai sekarang, sampai sini dulu cikgu stop. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. So, itu sedikit pengenalan tentang bab yang ke-10. Bab yang ke-10 tajuk dia adalah kimia dalam perubatan. So, yang untuk bab 10 pagi ni cikgu pergi dia punya pengenalan dulu. Cikgu tak pergi lebih lanjut. Cikgu pergi pengenalan. Cikgu nak awak ingat 3 je. Untuk 3 ni adalah jenis-jenis perubatan yang ada. Pertama adalah perubatan tradisional, kedua moden, ketiga complementary. So ada 3. 3 ni awak kena ingat. Sebelum kita pergi lebih dalam. Awak ingat dia punya tajuk pun dah okey dulu Traditional, modern, complementary. So untuk next class nanti barulah kita pergi kepada tajuk-tajuk tu dengan lebih dalam sikit. Okey, terakhir tak ada soalan Alisa ada soalan? Danish, Amelia, Fatin, Mahira, Putra, Amir? Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, terima kasih banyak. So, jangan lupa untuk isikan link attendance. Awak pun dah tahu kan link tu, awak dah ingat. So, awak habis je kelas ni, awak isi link tersebut. Itu je lah. Dan jumpa awak nanti pada hari Selasa pula kelas kita. Itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam.